Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam syahr Ramadan. Wa usalli wa usallim ala afdali man salla wa sama wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang berbahagia, pagi yang ceria ini, iaitulah kita berada di pagi yang kedua Ramadan 1441. Alhamdulillah, kita dapat bertemu di Masjid Negara secara alam maya. Setelah kita berada dalam PKP, fasa yang ketiga, dan kita telah disambung lagi untuk fasa yang keempat, yang menyebabkan kita tidak dapat bersama di Dewan Syarahan Utama Masjid Negara. Alhamdulillah, dengan adanya alam yang ada kita hidup hari ini, kita dapat bersama walaupun dalam suasana yang begini. Terima kasih kepada imam dan semua pegawai Masjid Negara yang telah menyusun atur jadual kepada kita supaya para asatizah dapat bertemu dengan pelajar-pelajar yang setia dengan majlis ilmu di Masjid Negara walaupun di saat kita ber-PKP. Kita kata Alhamdulillah, ini satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Jadi Alhamdulillah, ini adalah merupakan satu nikmat ataupun anugerah yang Allah berikan kepada kita, iaitulah nikmat ilmu. Dengan alam maya ini bermakna kita telah dekat. Yang jauh sudah jadi dekat. Tapi tuan-tuan kena ingat, dengan alam maya ini juga yang dekat boleh menjadi jauh. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Kadang-kadang dulu kita pergi ziarah menziarahi, tapi dengan ada alat ini, kita jadi tak ziarah dah. Semua pakai duk laik ya. Masya Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita duduk di Syahrun Mubarak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat apabila marinya bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Maknanya telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang diberkati. Ramadan itu bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita juga, bila kita nak sebut kepada para sahabat, kita kata, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, dan Ramadan itu dia panggil bulan yang diberkati. Bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah SWT telah fardukan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Dan ditutupnya abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan dibelenggu, diikatnya syaitan-syaitan yang nakal. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi kata,
sulsilati syayatin, diikat, dirantai syaitan-syaitan. Wa suffidati syayatin, ada 2 3. Suffidati syayatin, tughallu fihi wa sulsilah. Maknanya semuanya menunjukkan kepada syaitan itu telah diikat. Syaitan telah dibelenggu. Maka di sinilah kita boleh memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha berkuasa, dia nak beri kepada kita peluang yang sungguh-sungguh supaya kita menjadi manusia yang bertakwa di bulan yang besar ini. Maka Allah SWT beri Ramadan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka diikuti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, suffidati syayatin, syaitan-syaitan diikat. Para jemaah sekalian, itulah yang Hana sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita suatu nikmat yang besar, iaitulah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya apa? Tujuannya kita dapat meraih menjadi orang yang bertakwa. Bila Allah nak beri, maka dia nak beri sungguh-sungguh kepada kita. Dengan cara mana? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala belenggu syaitan. Di sini kita boleh memahami bahawa pertembungan di antara kita dalam bulan Ramadan ini, iaitulah pertembungan di antara kita dengan nafsu. Tapi jangan pandang lekeh, jangan pandang remeh. Nafsu mana tu? Nafsu yang telah dididik oleh syaitan, wal'iyazubillah. Mana walaupun bos dia tidak ada, tapi dia punya jentera-jentera telah dilatih yang begitu lama. Kadang-kadang jentera ini lebih kuat daripada bos yang sedia ada. Maka dengan itu para jemaah sekalian, perlulah kita berlatih diri, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Jalan-jalan, lorong-lorong ke arah itu telah dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dengan seluah-luahnya. Maka dalam hadis itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan, wa fihi lailatun, pada bulan Ramadan ini ada satu malam, hiya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kamu carilah ia di bulan Ramadan, burulah dia. Saya tak tengok macam-macam orang tulis buru, memburu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar, macam-macam istilah. Yang pentingnya kita mesti ihyakan Ramadan itu dengan sepenuh-penuhnya, sehingga kita dapat meraih puasa pada siangnya dan kita dapat mengambil Lailatul Qadar pada malam akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Dan ingat, ini peringatan besar kepada kita para jemaah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalang, siapa yang terhalang, siapa yang tak dapat ambil kelebihan yang besar ini yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, faqad hurim, maka itulah manusia yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan lain-lain dengan sanad yang baik. Maka menjadi kewajipan kepada kita meraih sebanyak mungkin Ramadan ini. Cuma Ramadan datang pada tahun ini dalam keadaan sedikit perbezaan. Berbeza sedikit di antara kita sebelum ini. Kita berpuasa bila mari Ramadan, sambutan besar-besaran, kan? Dengan kain rentangnya, dengan kemerihan-kemerihan yang kita sangat-sangat terasa. Sehingga sampai mereka mana, para jemaah sekalian, kalau kita di masjid negara ini, Allahu Akbar, dengan kemeriahannya, dengan persiapannya, majlis ilmu, dan terawihnya, imam-imam yang bacaan-bacaannya yang begitu menarik, dan kemeriahan waktu iftar, Masya Allah, tabarakallah, berapa ramai orang yang beriftar bersama-sama buka puasa. Hari ini semuanya telah tertutup disebabkan makhluk Allah Ta'ala yang halus, yang tak nampak,
Sampai peringkat pekerja-pekerja, petugas-petugas kesihatan terpaksa pakai pakaian khas PPE yang begitu panas kami diberitakan untuk menyelamatkan diri daripada ancaman virus yang begitu halus. Datangnya corona menyebabkan kita berada di rumah masing-masing, Masya Allah, Tabarakallah. Maka cabaran besar, hikmah di sebalik Ramadan ini, insya Allah saya akan kemukakan kepada tuan-tuan dan puan para penonton bagi jemaah yang sudah ada buku ini. Buku yang saya terjemahkan, nama dia Keindahan Islam. Kita tengok nama buku, Keindahan Islam. Dalam bahasa Arab kata Mahasinul Islam. Dalam buku ini, insya Allah saya cuba petik di dalam bab yang berkaitan dengan Ramadan, yang telah menyebut kepada kita beberapa kelebihan, fawaid, kelebihan yang besar tentang Ramadan itu sendiri. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Islam itu semuanya indah. Islam itu semuanya cantik. Islam itu Allah SWT beri kepada kita puasa. Kadang-kadang orang duk memikir, ni nak ibadat ke nak menyeksa? Kita kata, haza huwal Islam. Di dalam ajaran lain, macam-macam mereka reka. Kan? Ada yang tak boleh makan daging, boleh makan sayur je. Ada yang boleh makan tu, boleh makan, tak boleh makan benda yang berdarah. Ada yang macam-macam, kan? Yang bertapa, yang tak boleh kahwin. Tetapi kita kena ingat, hikmah puasa itu menunjukkan kepada bersesuaian, bertepatan dengan fitrah manusia. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, kita sering dengar ustaz-ustaz kita, penceramah kita bercerita tentang apa? Tentang 3 orang pemuda. Ingat ke tidak? Yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ni pergi dia orang ni tujuannya nak pergi menyiasat. Nak tengok apakah yang Nabi beribadat di rumahnya macam mana. Supaya kita boleh ikut, kita boleh buat seperti yang Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka pergi, ada seorang itu kata, aku tak nak kahwin dah, nak ibadat terus. Yang seorang ni pula kata, aku tak nak tidur malam, nak bertahajud qiyamul lail panjang masa. Dan ada juga seorang lagi kata, aku tak nak makan, nak berpuasa terus. Para jemaah sekalian, kalau kita tengok sekali imbas, sekali turun, kita nampak sangat, Masya Allah, Tabarakallah, seolah-olahnya 3 orang pemuda ni kuat beribadat, patut diberi kredit, kepujian. Tapi tidak, berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur. Nabi kata, mabal aqwamin. Itu cara Nabi tegur. Dia tak sebut, 3 orang muda. Nabi kata, apalah ada di kalangan kamu ini? Orang yang berpiakulun kaza wa kaza, berpikiran sedemikian, berpikiran nak ibadat je, tak nak kahwin, tak nak makan, tak nak tidur. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku ni atqakum wa akhsyakum lillah. Orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Aku berpuasa, aku berbuka. Aku tidur dan aku bangun. Dan aku juga wa atazawwajun nisa, aku kahwin dengan isteri-isteriku. Tiba-tiba adakah kamu lebih nak takwa daripada aku sehingga sampai mereka tak nak makan, tak nak minum, tak nak kahwin? La. Maka puasa itu sendiri Allah memiliki hikmah yang begitu besar. Dalam bahasa ulama dipanggil alimaha man alimaha. Orang yang tahu, tahulah. Orang yang tak tahu pun ramai juga yang tak tahu. Maka insya-Allah kita cuba ambil tahu dalam program kita ini, insya-Allah, supaya para jemaah sekalian kita boleh menghayati bagaimana pentingnya, bagaimana betapa besarnya puasa itu di dalam kehidupan manusia. Baiklah, muslimin dan muslimat para penonton sekalian, alhamdulillah, hikmah puasa. Sebelum daripada kita pergi kepada hikam, lebih dahulu kita pergi kepada definisi puasa itu sendiri. Kalau orang tanya, apa makna puasa?
Dari sudut syaratnya puasa, kalau dari sudut bahasa, maknanya menahan diri daripada sesuatu. Kita tak nak cakap contohnya. Kalau orang tanya, Mat, apa ni perancangan hari ni? Kita kata aku puasa. Boleh je. Sebagaimana Sayyidah Maryam, kan lepas dia dapat anak Nabi Isa, dia balik kampung. Orang pakat kutuk, apalah Maryam? Laqad ji'ti syai'an fariya, kamu telah bawa satu benda yang tak baik. Maryam kata apa? Inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar, aku tak nak bercakap. Puasa di sini dengan mana? Menahan diri daripada bercakap, boleh. Jadi kalau kita zaman kita hari ni, elok benarlah kita berpuasa. Dua-dua. Berpuasa daripada tak makan, itu yang disyariatkan. Dan berpuasa juga daripada bercakap ataupun menulis perkara-perkara yang tidak baik. Tak usah duk komen lah. Kadang-kadang kita ni Masya Allah, puasa tak masuk je. Yang keluar tu lebih banyak lah. Puasa itu tak masuk dalam rongga, dalam mulut je. Makanan-makanan. Tapi yang keluar daripada mulut lebih laju lagi. Kita kata itu belum lagi berpuasa dari sudut hakikatnya. Pada zaman kita ini puasa ni sangat penting. Bukan semua benda para jemaah kita kena jadi orang yang pertama untuk komen. Lah, tak semesti. Ni tidak ni apa benda berlaku tadi ni komen je berlaku kan. Tengok ini komen, ni komen. Masya Allah tabarakallah, sahabat-sahabat kita pakat duk tulis muhasabah. Dulu kamulah orang yang lantang mengomen. Pergi masjid ni, masjid negara solat. Oh, imam hebat. Bacanya panjang pula. Tukar pula pergi ke surau. Masya Allah. Baca macam ribut laju. Lari pula pergi surau yang kedua. Mari mana imam macam ni. Suara tak sedap. Tahun ni, PKP punya pasal, kamu telah menjadi imam sendiri. Masya Allah tabarakallah. Baru kita tahu. Sekali anak kita komen menggelabah bapak dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itulah anak awal-awal lagi. Bila saya dapat maklumat kata PKP ni berlanjutan insya-Allah sampai ke Ramadan, saya tengok di antara isu yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, iaitulah isu nak solat tarawih di mana. Kalau solat tarawih di rumah, siapa imamnya? Kalau kita ada suami yang pandai baca Quran, beres. Ataupun sudah ada anak-anak yang pandai, kan, yang sekolah agama, sekolah tahfiz, kita kata nikmat. Tapi yang biasa-biasa ni, macam ramai di kalangan kita, apa nak buat? Kan? Maka, timbullah macam-macam format-format yang dikeluarkan oleh pihak yang bertanggungjawab di jabat agama. Kita kata panjang, ada sampai 50 muka surat. Saya kata, siapa nak belajar? Masa sudah tidak ada, nak pergi rumah ustaz, PKP tak benar kan? Jadi, Alhamdulillah saya keluarkan satu video garis panduan solat tarawih, menjadi imam tarawih sendiri di rumah. Sangat simpel. Alhamdulillah mendapat laporan daripada para penonton yang mengatakan terima kasihlah Ustaz Abu Anas kerana telah menyelesaikan banyak masalah yang berlega dalam kepala kita bagaimana nak menjadi imam tarawih pada tahun ini. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada perbincangan lain, saya kata tahniahlah kepada suami-suami, kepada bapa-bapa, kepada pakcik-pakcik yang telah menaik taraf menjadi imam tarawih pada tahun ini. Barakallahu fikum. Teruskanlah bersama keluarga. Mudah-mudahan COVID-19 dapat diputuskan dan kita kembali memenuhkan, mengimarahkan rumah-rumah Allah insya-Allah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, dari sudut definisi puasa dari sudut syarak, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara tertentu pada waktu yang ditetapkan terhadap orang tertentu dengan syarat-syarat khas disertai dengan niat. Mudah ya, menahan diri daripada melakukan perkara yang tertentu. Apa dia perkara yang tertentu ni? Tanda tuan-tuan. Para ulama telah bersepakat mengatakan perkara yang membatalkan puasa, yang pertama sekali makan. Yang kedua minum. Yang ketiga, jima' melakukan persetubuhan, kan? Yang keempat, keluarnya haid ataupun nifas. Kemudian panjang lagi lah. Muntah dengan sengaja dan gila dan lain-lain lagi, murtad wal'iyazubillah, itu di antara
yang disenaraikan oleh para ulama Islam. Jadi oleh kerana tajuk kita kepada hikmah, saya tak detailkan tentang hukum, insya-Allah akan dihuraikan oleh dalam mengikut jadual yang telah disusun oleh pihak Masjid Negara. Jazahumullahu khairah, akan ada ustaz-ustaz yang bercakap tentang hukum dan sebagainya. Baiklah para jemaah sekalian, puasa diwajibkan dalam Islam apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka pada tahun yang kedua itu disyariatkan berpuasa. Ia adalah salah satu daripada rukun agama, salah satu daripada fardu yang Allah Ta'ala wajibkan dan telah diketahui oleh orang-orang Islam bahawa puasa itu wajib. Kalau ada lagi orang tak tahu, itu bukan tak tahu, itu buat-buat tak tahu. Bukan tak tahu. Macam mana boleh tak tahu puasa itu wajib? Tak, buat tak tahu ada. Kenapa makan di dalam hutan bawah pokok? Saya ingat boleh je dalam pokok, dalam rumah je tak boleh. Kan? Contohnya, itu dia panggil buat-buat tak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Maka, pensyariatan puasa itu telah ijma', telah disepakati oleh para ulama Islam. Terdapat dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakah dalil daripada Al-Quran tentang kewajipan puasa? Jawabnya, tanda tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah. Tanda. Surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu berpuasa. Jadi Allah SWT tahu puasa ni agak sukar. Orang yang berpuasa susah. Kita yang duduk PKP ni patutnya tak mikirlah susah. Dulu, Masya Allah kan, pagi lagi lepas sahur keluar rumah, orang yang duduk dalam pejabat, dalam aircon, sedaplah puasa. Tapi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang duduk kerja di tengah panas, sama ada membuat binaan, ataupun buat jalan raya, ataupun jaga kebersihan, pihak keselamatan yang berdiri di tengah panas, kita kata Masya Allah, Tabarakallah, maka Allah Ta'ala nak kurangkan sikit rasa tekanan kita. Allah kata apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang dulu daripada kamu. Kita sudah tahu, bukan kita je kena, orang lain dulu sudah kena. Tapi tuan-tuan kena ingat, orang dulu berpuasa selama 23 jam. Bukannya macam kita ni 12 jam. Maghrib dengan Isyak, dah itu je waktu boleh buka puasa. Di awal disyariatkan puasa dulu, macam tu juga. Kemudian Alhamdulillah telah diringan-ringankan, sehinggalah sampai kepada kita ini, uhillailakum lailatas siyam, dihalalkan pada kamu pada malam-malam puasa. Jadi, malam bermula daripada maghrib sampai terbit fajar, subuh esok, malamnya cukup luas. Bagi kita lebih kurang dalam 10-11 jam, waktu malam, tempoh untuk makan, untuk bersama dengan isteri, cukup panjang. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berpuasa. Lebih-lebih lagi di saat PKP yang telah mengurung kita dalam rumah masing-masing, kita kata Alhamdulillah ala kulli hal, wa fi kulli hal, segala puji bagi Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, kita kata Alhamdulillah. Ni orang kita kata, dulu kita sibuk, tak meriah lah tahun ni Ustaz. Sebab apa? Sebab tak ada bazar Ramadan. Kita kata betul ke tak ada bazar tak meriah? Saya kata bazar itu kadang-kadang kita baca dengan 2 kiraat. Kan? Tuan-tuan selalu dengar orang baca kiraat 7 dalam Quran. Dalam bab bazar ni ada 2 kiraat juga. Yang pertama dia baca baris atas, nama dia Bazar Ramadan. Yang kedua dia panggil Bazir Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, Bazar Ramadan. Itu orang yang perlu makanan, dia beli. Yang kedua, dia panggil Bazir Ramadan. Beli terlalu banyak, akhirnya tong sampah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ayat surah Al-Baqarah 183.
Kemudian kita tengok pula kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang yang masyhur. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 rukun. Yang pertama syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, banyaklah para jemaah sekalian. Sekarang ni kita pergi kepada hikmah yang terkandung di dalam ibadat puasa yang kita lakukan ini. Hikmah yang terkandung dalam ibadat puasa yang kita lakukan ini ada beberapa perkara yang cukup besar. Yang pertama, puasa dalam Islam mempunyai pelbagai kebaikan dan kelebihan yang kita namakan hikmah di sebalik pensyariatan puasa. Yang pertama sekali, puasa mendidik kita, mengajar kita menjadi manusia yang bertakwa apabila cukup syarat-syaratnya. Kita kena ingat, apabila cukup syaratnya. Kalau tak cukup syarat, tak jadi takwa juga. Dia jadi gitu. Kenapa? Puasa, makan tidak, tapi masih lagi tidak melakukan adab-adab berpuasa secara yang sepatutnya. Dalam sebuah risalah yang saya tulis, dulu kita dah bagi di waktu kuliah di Masjid Negara, saya telah bagikan. Risalah ini tajuk dia Ramadan Al-Mubarak, amalan-amalan di bulan Ramadan. Mungkin para jemaah akan tanya, Ustaz, macam mana nak dapat kan? Kalau dulu Ustaz mari kita bagi-bagikan, tapi sekarang ni macam nak dapat? Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil, download di Facebook saya, tulis DR Abu Anas Madani. DR Abu Anas Madani, di sana sudah ada risalah ini, tuan-tuan boleh ambil. Jadi kita letak, nak dapat kualiti puasa yang betul-betul memberi kesan kepada jiwa kita dan meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka puasa itu perlu kita puasa semua sekali. Puasa tak makan, itu memanglah asas kepada puasa, tak makan. Tetapi, jangan setakat berhenti setakat itu je. Kita pun, saya okey dah Ustaz. Apa yang okey tu? Saya tak batal puasa. Sebab saya tak makan. Saya tak minum. Saya tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita kata betul dari sudut zahirnya. Tetapi dari sudut penghayatan puasa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata man lam yada' qaula zur wal amal bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, dusta. Bulan Ramadan masih lagi boleh menulis. Kalau kita tengok di Facebook dia, Masya Allah, Tabarakallah. Penuh dengan cacian, makian. Kutuk sana, kutuk sini. Dia kata, saya tak kutuk Ustaz, saya share orang kutuknya. Sama lah tu. Share orang pun tak betul. Dan satu lagi, kita yang selalu duk share ni, para jemaah sekalian, kena ingat. Jangan duk share segala perkara. Ni orang duk sebar, bila mari Ramadan, dekat dengan Ramadan, malaikat Jibril akan berdoa. Siapa dah tak minta maaf, puasanya tak diterima, dan macam-macam. Saya kata ini di antara perkara yang kita kena hati-hati. Sebab apa hati-hati? Pihak JAKIM dalam My Hadis telah mengeluarkan bahawa hadis ini telah dicari, tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Kita kata ini di antara ciri-ciri kepalsuannya sudah jelas. Kita duk sebar apa? Dia kata, Ustaz, minta maaf tak boleh ke? Siapa kata tak boleh minta maaf? Tapi dah jadi budaya meminta maaf. Minta maaf dengan sebab apa? Sebab hadis Jibril tadi. Kita kata, tidak boleh. Jadi bukan semua benda kita share. Share orang kutuk orang pun tak boleh. Share perkara-perkara yang tidak dipasti. Apalagi kalau yang berkait dengan Nabi SAW. Seperti kita duk share kelebihan solat tarawih setiap malam. Kan, 30 malam ini kelebihan dia. Para ulama hadis juga mengatakan hadis ini juga tidak ada asal dalam kitab-kitab hadis. Kita jangan duk sebar-sebarkan. Tuan-tuan selalulah semok. Bagi kita yang duduk di bandar, di sekarang ni tak ada bandar, tak ada kampus, semuanya di alam maya, kan? Kita semok dua tempat yang punca yang mudah kita nak cari. Yang pertama sekali kita semok di laman web JAKIM. Laman web JAKIM, di sana ada bahagian hadisnya. Alhamdulillah saya tengok pihak JAKIM sangat-sangat aktif. Bersama dengan pejabat mufti wilayah, jazahumullahu khairah, telah mengeluarkan poster-poster. Menarik kan? Hari ini hadis ni.
kita baca hadis-hadis yang sahih tentang kelebihan Ramadan. Hari ini kita hadis tentang hukum. Orang berpuasa boleh tak dia gosok gigi contohnya, kan? Jadi alhamdulillah nikmat itu sudah ada, peluangnya sudah besar. Tuan-tuan yang duduk di rumah ni carilah ilmu walaupun dengan cara alamaya. Walaupun dengan cara alamaya. Dan kita yang bersama dalam majlis pada pagi ini boleh dianggap sebagai bertalaki. Kita bayangkan untuk khasnya untuk sahabat-sahabat kita yang belajar di Dewan Kuliah Utama di Masjid Negara ataupun Dewan Salat Utama yang kuliah di sana, kita bayangkan seolah-olah saya sekarang ni berada di hadapan tuan-tuan di pentas yang ada itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini peluang yang begitu besar. Allah Subhanahu Wa Taala beri anugerah kepada kita. Kita jangan abai, jangan cuai. Sebab nanti kita dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku beri kepada kamu kemudahan. Aku beri kepada kamu alat-alat yang begitu baik. Tapi kenapa kamu jadi orang panggil tak stabil? Jadi tidak mengambil peluang yang besar. Kita kata ini satu kerugian yang amat besar para penonton sekalian. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ini, iaitulah puasa, hikmah puasa untuk meraih sifat takwa. Inilah di antara objektif besar puasa, bukan puasa oleh kerana nampak kamu ni sihat berminyak, kan? Gemuk-gemuk belaka ada buat kamu ni. Nah, nak diet sendiri tak pandai. Aku bagi puasa. Lah, puasa bukan untuk menguruskan tubuh, tapi puasa untuk mengekang nafsu dan untuk meraih sifat takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk meninggalkan segala larangannya dengan niat untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini kita cari keredaan Allah Ta'ala dengan kita berpuasa. Inilah di antara para ulama mengatakan di antara hikmah puasa, orang tidak beribadat, orang tidak bertakarrub kepada manusia dengan tak makan. Jelas? Sekali lagi saya ulang. Kelebihan puasa ini, hikmah puasa dia sebab makhluk tidak bertakarrub kepada makhluk dengan tidak makan. Contohlah, hari ini kita dijemput ke istana. Ada majlis meraihkan apa-apa saja. Tentulah di sana makanan yang sedap-sedap. Makanan yang lazat, kan? Tiba-tiba kita kata, maaflah tuan, saya menghadirkan diri dan saya mendekatkan diri kepada tuan dengan tak mau makan. Apa akan jadi? Apa kena nak buat? Boleh aku ajak makan, kau tak makan. Ajaib. Tetapi kalau kita nak mendekatkan at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, nak menjadi orang bertakwa, maka kita wajib meninggalkan makan, minum, jima dan sebagainya di siang hari Ramadan semata-mata lillahi ta'ala. Kerana itulah Allah SWT telah berfirman dalam hadis kursi, kullu amali ibni Adam lah. Semua amalan anak Adam itu untuk dia. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalaskannya. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, puasa itu aku nak balas. Tanpa limit dia punya pahala. Kita habis macam mana penilaiannya macam mana? Penilaiannya Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok bagaimana kualiti puasa kita. Tak sama. Puasa tak makan belaka. Saya pun tak makan, tuan-tuan semua tak makan. Kecuali orang-orang yang uzur boleh makan. Orang uzur boleh makan, tapi makan pun senyap-senyap lah. Jangan pula makan tunjuk-tunjuk daripada orang pula kan. Saya uzur ni, bismillah. Jangan, nanya ke kawan kan. Maka, kita semua ni bertakarrub ila Allah Azza wa Jalla dengan cara tidak makan. Itu kata para ulama, hikmahnya nak jadi orang bertakwa. Maka dalam ayat ini, ayat yang saya baca 183 tadi, Allah kata, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ulama tadabbur Quran, ulama tafsir kata apa? Kalau Allah kata la'alla, kita kata semoga. Mudah-mudahan terjemahan kita dalam pimpinan Ar-Rahman juga sebut semikian. Tapi daripada Allah Azza wa Jalla, la'alla itu menjadi bermaksud kewajipan. Mesti dapat ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ayat ini membayangkan jika kamu melakukannya, lakukan apa? Lakukan puasa, maka kamu akan mencapai ketakwaan.
Takwa merupakan satu sifat yang paling mulia dan paling tinggi yang dapat dicapai oleh seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Sifat takwa adalah di antara sifat yang besar, kerana itu dia menjadi salah satu daripada rukun khutbah. Tuan-tuan, kita dah berapa minggu dah tak pergi khutbah ni, tak pergi dengar khutbah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Jadi ana supaya nak hilangkan rindu para ahli Jumaat, dekat dengan waktu nak Jumaat, saya letak di Facebook CD khutbah saya yang lepas tentang Ramadan. Kita carilah tajuk-tajuk yang berkaitan, kita letak. Ada jemaah yang respon, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, lepas juga rindu nak pergi dengar khutbah. Kita kata Alhamdulillah. Ada juga orang tak puas hati, Ustaz, berdosa dah kita ni Ustaz. Dah 5 minggu tak solat Jumaat ni, macam mana? Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah, pihak ulil amri, majlis fatwa, persidangan yang telah bersidang. Bukan kita je, seluruh dunia yang bersidang. Masjid Haram Mekah pun tidak membenarkan orang lain masuk. Cuma oleh kerana masjid itu masjid yang besar, menjadi masabatan linnas, maka mereka melakukan solat Jumaat dan juga dengan khutbah-khutbahnya orang boleh dengar melalui nasihat. Dan sekarang ni Alhamdulillah tarawih dilaksanakan secara berjamaah untuk kumpulan yang kecil. Pegawai-pegawai masjid yang ada, kan? Tapi live ke seluruh dunia kita boleh tengok bacaan-bacaan melepaskan rindu. Kita nak dengar imam-imam tarawih yang sangat khusyuk bacaannya dan doa-doa mereka. Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah, kita pindah kepada hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, tanda tuan-tuan, puasa sebagai satu cara untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat kurniaannya. Iaitulah dengan menahan diri. Dengan cara kita menahan diri daripada makan, minum, melakukan perhubungan suami isteri, yang merupakan antara nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Apabila seseorang itu meninggalkan perkara yang tersebut beberapa waktu. Dengar ni, ini hikmah dia. Bila kita tinggal perbuatan-perbuatan yang sebenarnya halal bagi kita, tapi Allah Ta'ala syariatkan puasa, maka dia tidak halal. Dia jadi haram. Sebab apa? Sebab kita berpuasa. Kan? Sebab kita berpuasa. Dia panggil dalam bahasa sekarang ni PKP, kawalan. Beberapa kawalan Allah Ta'ala kawal pada siang hari Ramadan. Jadi apabila kita meninggalkan perkara tersebut buat beberapa ketika, maka dia akan menyedari akan kepentingannya. Ini kerana nikmat tidak akan dihargai sehingga kita kehilangannya. Ulama-ulama ahli motivasi mengatakan, kita tidak akan merasai suatu nikmat besar harganya illa liman faqadaha, kecuali apabila nikmat itu hilang. Baru kita tahu, Allah, kalau boleh makan pagi ni sarapan, Masya Allah, Tabarakallah, seronoknya, kan? Kalau boleh tengok isteri pula, lain macam dah tiang hari Ramadan. Hati-hati, jangan sampai kena puasa kafarah 2 bulan berturut-turut, tuan-tuan. Sekejap je, malam boleh balik, kan? Ini akan menjadikan seorang Muslim itu menunaikan tanggungjawab segala nikmat ini dengan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh duduk dengan isteri, buat beberapa saat, beberapa ketika. Bukan lama pun, sekejap je, siang hari. Cuma cabaran hari ini agak besar sikit, kan? Dulu kalau ada masalah apa-apa, kita pergi iktikaf di masjid. Pagi-pagi kita keluar, pergi ke pejabat, pergi tempat kerja. Ni duduk di rumah je. Asyik tengok dapur, asyik tengok orang rumah. Tengok tu, tengok ni. Cabarannya sedikit besar. Maka PKP, versi yang kedua perlu ditingkatkan. PKP tak boleh keluar rumah, satu lagi, PKP Ramadan perlu dipeningkatkan. Hati-hati tuan-tuan. Kalau nampak lain macam, keluar duduk di luar ruang tamu, buat dengan anak-anak dan sebagainya, supaya jangan ada lepas pada ni ramai pula orang nak bayar kafarah. Mensyukuri nikmat Allah SWT satu kewajipan.
Sama ada dari segi akal ataupun agama. Kita ni, cara akal beritahu, orang beri pada benda, kita terima kasih. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kita kena tak syukur pada nikmat Allah SWT kan. Ini Allah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Salah satu daripada ayat puasa, tadi yang pertama tadi, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Kita pergi pada ayat 185, di akhir ayat Allah kata, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Supaya kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi aku syariatkan kamu puasa untuk kamu bersyukur. Supaya kita rasa tenang. Kita rasa nikmatnya Allah Ta'ala beri kepada kita satu-satu perkara, maka syukur itu perlu ditingkatkan tinggi. Hari ini kenapa tak syukur? Walaupun duduk di rumah, gaji dapat. Allowance dapat. Bantuan pula dapat. Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok sahabat-sahabat kita yang bertugas di bahagian kebajikan, pejabat-pejabat YB, terela hantar mari makanan untuk diagihkan kepada masyarakat. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ada juga orang-orang yang tersempit dalam masalah ini, tapi Alhamdulillah, tabung musaadah COVID-19 dibuka. Tuan-tuan carilah saluran-saluran untuk mendapatkannya, insya Allah. Jangan bimbang, jangan takut. Allah SWT uji kita untuk kita sedar. Kadang-kadang kita ni lara, leka, lalai. Tapi dengan sedikit ujian, Allah Ta'ala beri kepada kita ujian, maka pada saat itu kita akan sedar balik, kita kata Masya Allah, tabarakallah. Itulah kata di para ulama tadi, dia kata nikmat itu, harga nikmat itu kita tak akan terasa. Bila? Apabila ianya hilang. Sekarang ni, bila makanan tak boleh masuk, barulah kita terasa, oh sedapnya makan rupanya kan. Kita akan tengok nanti dalam bab al-ta'awun, bagaimana jiwa orang yang tak ada makanan apabila dia tengok makanan. Kita berpindah kepada hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga puasa, iaitulah puasa dapat menahan dan mengawal nafsu. Sebab apa? Bila kita tak makan, nafsu itu jadi lemah, sepatutnya begitu. Hal ini kerana apabila seorang itu kenyang, dia akan bernafsu. Tapi bila lapar, nafsu makan yang ada. Hak lain itu lembek dah. Tak bermaya kata orang. Maka nafsunya boleh terkawal. Kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada golongan pemuda. Nabi kata, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemuda, siapa yang mampu, mempunyai kemampuan di kalangan kamu, zahirnya yang batinnya, kahwinlah. Terus duduk membujang sendiri. Wa man lam yastati', tengok Nabi kata, siapa tak mampu, fa'alaihi bis-shaum, dia kena berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija', karena puasa itu menjadi ubat yang mengawal diri, dapat mengawal nafsunya. Asal begitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ada juga orang tanya, Ustaz, kenapa kita tengok puasa hari ni macam tak kawal nafsu je? Nak kawal macam mana? Bulan puasa tak jadi bulan kawal nafsu. Jadi bulan penguat nafsu ada. Sebab kita duk perhati tengok menu-menu yang keluar di bulan Ramadan. Di bazar-bazar tu banyak menu yang keluar dalam muzium. Keluar daripada muzium. Hari lain tak ada, tuan-tuan. Hanya di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Waktu saya tahun-tahun yang lepas sebelum PKP ni, sebelum pergi kuliah di Masjid Negara tu, kita raung bandar Kuala Lumpur. Tengok-tengok iklan di restoran-restoran, ada yang mengatakan RM100 satu kepala berbuka puasa di sini. Ada yang 120. Ada yang lebih. Saya duk mikir, Masya Allah, tabarakallah. Berapa banyak kau nak makan? Sampai 100 lebih sepinggan. Kita kata bulan Ramadan ni bulan menguatkan nafsu ke bulan mengekang nafsu? Tapi oleh kerana kita makan macam-macam, menyebabkan nafsu lagi gelojak, lagi tinggi naik darjat. Bukannya lagi terkawal. Sebab apa? Ini patutnya kita berpuasa dengan cara sunnah Nabi SAW.
tidak makan, tidak minum, meninggalkan maksiat, meninggalkan kata-kata yang tidak baik. Dan kita juga beriftar dengan cara yang baik, dengan cara yang sederhana. Kita juga bersahur dengan cara yang sederhana. Pada waktu itu barulah kita rasa, Masya Allah, Tabarakallah, itulah kita berpuasa. Baik, masa kita sangat terhad para jemaah sekalian. Saya sangat seronok bercakap dengan sahabat-sahabat. Lebih-lebih lagi para pelajar yang telah kita ber-PKP sudah berapa bulan tidak bersama. Kita berpindah kepada yang keempat. Yang keempat, hikmah puasa yang keempat, puasa juga menguatkan azam dan tekad. Mengajar arti kesabaran, membantu menguatkan minda dan menajamkan fikiran. Masya Allah, Tabarakallah. Orang Islam sangat memerlukan kekuatan azam dan ketahanan diri yang tinggi ketika melalui lapar dan dahaga di sepanjang bulan Ramadan. Kita kena latih diri kita betul-betul. Sesiapa yang mampu melalui semua cabaran ini ketika berpuasa, sepatutnya dia mampu menahan dirinya daripada melakukan apa-apa yang boleh menggugat dan melemahkan kekuatan ini setelah berbuka puasa. Jadi sepatutnya bila Allah Ta'ala beri pada kita sebulan. Sebab itulah saya tanya, ada orang tanya, Ustaz, kenapa Tuhan bagi sebulan puasa? Allah tak bagi seminggu ni kenapa? Saya kata biasanya kita ni kalau berpantang 40 hari. Ini Allah Ta'ala baru bagi sebulan kepada kita. Ada lagi dia punya diskaun dah 10 hari juga. Berapa hari pantang ni? Lepas bersalin 40 hari. Banyak pantang-pantang kita 40. Tapi puasa Allah Ta'ala bagi 3 kali 10, 30. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita. 10 hari yang pertama kamu tak dapat lagi, tak kembali lagi kepada Allah Ta'ala, aku beri 10 yang tengah. 10 tengah lara lagi, ambil 10 akhir. 10 yang akhir lagi, Nabi kita SAW berkata, Raghima anfur rajulin. Malu besar seorang hamba Allah Ta'ala ini. Dakhala alaihi Ramadan. Ramadan datang. 10, dia lara lagi. 20, masih leka lagi. 30, macam tu juga. Fansalakha falam yughfarlah. Berlalunya Ramadan dalam keadaan dia tidak dapat keampunan Allah Ta'ala. Besar kerugiannya ni. Maka, kita nak latih diri. Saya belajar di pondok ni, tuan-tuan. Di pondok mana-mana pun, ada sebuah kitab nama dia Ta'limul Muta'alim. Ta'lim Al-Muta'alim. Sebuah kitab lagi yang kita terjemahkan nama dia Adabud Darisi wal Mudarris. Adab murid, adab guru dan murid. Di antara adab orang belajar iaitu taqlilul akli. Kurangkan makan. Sebab bila makan banyak menyebabkan kita jadi kuat. Bila sihat kuat, jadi kita jadi mengantuk. Kurang nak membaca. Itu tip dia. Baiklah. Maka orang yang tahu kelebihan ini, dia tidak patut merosakkan segala kekuatan azam yang telah dibinanya pada waktu malam dengan menahan diri daripada segala yang disukainya pada waktu siangnya. Ini kerana dia telah mampu melawan nafsunya dengan kekuatan jiwa. Jadi tengah hari kita tak makan, malam pun tak ada ibadat juga, kita kata ini satu kerugian yang amat besar. Maka sesiapa yang tabah dan kuat azamnya akan mampu untuk mengatakan kepada kemungkaran, inilah satu perkara mungkar. Mana boleh tak puasa? Mana boleh tak tutup aurat? Ni ramai orang tanya saya, Ustaz, apa hukum? Hukum apa? Orang puasa tapi tak salat. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan tengok dalam Facebook saya, ataupun dalam YouTube. Cari Halaqah Abu Anas Madani di YouTube. Saya dah keluarkan satu khutbah. Ana kumpul pada saat itu ada beberapa puluh benda ajaib di bulan Ramadan. Tajuk khutbah kita, perkara ajaib di bulan Ramadan. Di antaranya, orang puasa tak salat. Ajaib wallah. Puasa dengan salat. Dari sudut susunan, puasa lebih tinggi. Salat lebih tinggi. Kemudian baru mari zakat puasa. Tapi dia boleh puasa, tak makan. Boleh jadi, puasa tu memang tak makan. Dia boleh tak puasa tak salat. Kita kata ajaib. Macam mana tak ajaib? Ada ke manusia ni yang ambil separuh-separuh je ibadat? Tak. Jangan buat macam tu. Itu di antara perkara yang bermasalah. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, saya pindah kepada hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima, puasa membina akhlak yang terpuji. Puasa
dapat membina akhlak yang terpuji. Puasa adalah sebagai satu sekolah yang mendidik orang Islam yang berpuasa dengan akhlak yang mulia. Mendidik orang yang berpuasa dengan akhlak yang mulia. Melalui ibadat puasa dia belajar erti takwa. Kan? Allah Ta'ala sebut yang pertama tadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mengajar erti kebaikan, ihsan, kasihan belas kepada orang, keazaman, kerjasama, tolong menolong, kemurahan dan dermawan, kasih sayang, kesabaran, dan pelbagai akhlak yang mulia lagi. Di puasa ajar kita banyak akhlak-akhlak mulia yang kita kena belajar melalui ibadat puasa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Maka kita kena belajar. Karena itulah saya tengok ramai orang bulan Ramadan pemurah. Di negara kita, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sendiri walaupun NGO kita, YPSD, Yayasan Pondok Sungai Durian ni kecil. Tapi sahabat-sahabat memberi kepercayaan, Ustaz, tolong cari orang fakir miskin. Orang-orang mu'alaf, saudara-saudara kita di pendalaman dalam hutang, orang-orang asli, masyarakat orang asal. Dan cuba cari, kita nak agihkan pada mereka Salatu Ramadan. Dia panggil bakul Ramadan. Kita kata, Masya Allah, saya mengatakan jazakumullahu khairah kepada semua orang-orang yang telah bersimpati, yang bermurah hati, memberi bantuan, khususnya di zaman Covid ni. Ramai orang yang tak boleh terputus bekalan makanan, kena nak pergi kerja tak dapat. Kita kata, Allah yazikum khairah. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada tuan-tuan. Mana bila kita dalam keadaan begini, kita akan terasa. Saya buat bandingan macam orang yang tak ada duit. Bila dia pergi ke pasar pagi, ke pasar, lalu depan restoran, tengok orang duduk makan. Kita pergi ke pasar malam, orang duduk bakar ayam percik. Ui, sedap kan? Ayam apa lagi sedap bulan-bulan Ramadan ni? Kiralah tanduri ke? Bau masak kuat. Dia duduk tengok, sedapnya kalau boleh makan. Masya Allah, Tabarakallah. Kita bila berpuasa, pergi lalu ikut restoran, lalu ikut bazar. Tuan-tuan kata, jangan, tahun ni tak ada. Biarlah tak ada pun. Yang kita biasa macam tu. Kan? Bila kita pergi, kita tengok makanan. Bau sedap. Nak makan tak boleh. Di saat itulah kita kena ada sifat prihatin kepada orang yang memang boleh makan tapi tak ada makanan. Masya Allah, Tabarakallah. Berapa ramai orang yang berbuka puasa dengan ais cuk. Berapa ramai orang yang buka puasa dengan celup jari dalam makanan, dalam pinggan. Kita, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini walaupun PKP, tapi pihak COD, penghantar makanan bersiap sedia untuk hantar. Lebih mungkin kadang-kadang anak ni senyap-senyap ya call. Syarikat ni hantar mari. Masuk motosikal, pizza sampai. Kejap lagi anak seorang lagi pula call, masuk ayam goreng pula. Mak dia sendiri call. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Nanti ada 10 motosikal mari hantar makanan. Kita nak buat apa? Allahu Akbar. Inilah. Jadi puasa mengajarkan kita erti, menjiwai, merasai perasaan orang-orang miskin yang memang tak ada makanan mereka nak makan. Barulah kita terasa, oh, begini rupanya. Begini rupanya orang tak ada makanan. Aku ada duit, tapi tak boleh makan. Allah Subhanahu Wa Taala larang supaya Allah nak didik kita, la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Maka di situlah para jemaah sekalian perlu kita berhati-hati, perlu kita menghayati Ramadan itu sendiri, biar kita betul-betul dapat melaksanakan tugas yang demikian ini. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada yang keenam. Puasa adalah suatu manifestasi yang nyata untuk menunjukkan penyatuan orang Islam dan persamaannya. Masya Allah, Tabarakallah. Di mana kita tengok persamaan apa dia? Bila azan subuh, semua kita, yang kaya, yang miskin, yang ada makanan, yang tak ada makanan, semua berhenti makan dengan terbitnya fajar. Sama kita. Semua kita akan duduk dalam satu perasaan. Tak boleh makan. Bila mari azan maghrib, tak kira lah. Seluruh dunia lah. Berbeza waktu. Itu tak kira. Yang saya naknya, asasnya, fajar, maghrib. Bila masuknya azan maghrib, Masya Allah, Tabarakallah, para jemaah sekalian, semua kata Bismillah.
kita pakat makan belaka. Sunnah kita makan, berbuka puasa dengan rutab. Rutab tu tamar separuh masak. Kalau yang kita tengok sekarang ni, tamar yang dalam kotak tu kan, tangkai tu. Itu macam rutab. Lembek, boleh makan. Kalau tak ada rutab, kita makan tamar biasa. Tak kira lah, saya ustaz tahu ni, dapat tamar daripada Madinah, ajwah, nikmat. Alhamdulillah. Tapi rutab itu lebih utama lagi. Nak banding dengan ajwah, rutab lebih utama. Dari sudut buka puasa. Baik. Kalau tak ada air, tak ada tamar, rutab pun tak ada, tamar pun tak ada, minum air. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hasawatin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil air, minum air. Tuan-tuan boleh tengok dalam risalah yang telah saya edarkan, tajuk dia ni. Sunnah dan adab sahur dan iftar. Sunnah, adab sahur dan iftar. Boleh ambil di Facebook, boleh download insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad. Maka manifestasi menyatakan bahawa kita buka puasa semua sekali. Kalau tak ada dua ni, dengan air dulu. Bukan dengan, saya tak pasti pula. Kalau orang Kelantan dia panggil onda-onda, teri mandi, kan? Kuih-kuih yang manis. Lah, kita mula dengan air. Lepas tu kita pergi dengan perkara yang lain. InsyaAllah. Kemudian kita doa. Baca doa yang maksur. Zahabal zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru, insyaallah. Dan doa-doa lain yang banyak kita bacalah. Yang penting sekali berdoa ketika sebelum buka puasa itu doa mustajab. Jangan lupa di saat itu kita berdoa kepada Allah SWT, kita minta supaya Allah Taala angkatkan penyakit COVID ni. Segera. Kalau boleh ya Rabbi ya Karim, di antara tip doa tuan-tuan ikut, tulis. Ya Allah ya Tuhanku, angkatlah COVID ini sebelum tamat Ramadan. Sebab kami akan penuhkan rumah-rumahmu di akhir Ramadan, ya Rabbi ya Karim. Biar kita boleh menangis di saat sebelum kita buka puasa. Hina yuftir. Para jemaah sekalian, pengalaman saya. Berbuka puasa di Masjid Nabawi Syarif. Daripada dulu lagi, berapa puluh tahun dah budaya ni. Kan? Berapa juta orang buka puasa di Masjid Nabi? Serentak. Azan, rutab, minum air, zam-zam ataupun kahwa, kan? Makan laban. Dalam masa berapa minit, semua clear. Bekas-bekas telah disimpan. Dan kita boleh solat dalam Masjid Nabawi di tempat yang kita berbuka puasa. Kita kata Masya Allah, ini kesatuan ummah menunjukkan kepada persamaan kita dari sudut masa dan waktu. Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir, yang ketujuh, puasa juga memberi faedah kepada kesihatan secara umum. Dan walaupun hadis yang mengatakan sumu tasihu itu, berpuasalah kamu sihat. Hadis itu ada ulama mempertikaikan tentang sanad dia, tapi kita mengatakan pada segi realitinya begitu. Ramai kalau kita pergi ke hospital, orang masuk hospital dia tulis berpuasa. Tapi puasa dia tu bukan ikut subuh, fajar dengan maghrib. Puasa kadang-kadang puasa terus, puasa malam sebab pagi esok nak buat pembedahan, nak suluh endoskopi apa benda masuk dalam perut kan, macam-macam. Yang pentingnya puasa itu di antara sumu tasihu. Puasa insya-Allah kita akan sehat. Maka bagi orang yang tak mampu nak diet, inilah di antara peluang. Tapi jangan ya, puasa Ramadan untuk dalak, puasa untuk la'allakum tattaqun. Cuma kita mengambil peluang. Mengambil peluang untuk kita berpuasa ini dengan cara mana? Dengan cara kita berpuasa, kita kurangkan makan. Ini peluang besar. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dah berpuasa masuk hari yang kedua ni, cuba-cubalah timbang-timbang berapa kilo kita. Akhir Ramadan nanti turun tak turun 10 kilo, 15 kilo. Saya bimbang takut naik pula dengan menu-menu yang Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang duduk kat dapur ni pula rajin sungguh-sungguh. Kata orang air tangan ibu lebih berkat daripada air tangan yang kita beli di bazar. Tak tahu siapa buat, Insya Allah. Kan? Maksudnya ibu kita sendiri ataupun ibu anak-anak kita. Kita ada dua ibu kan. Satu dari ibu anak-anak. Satu lagi ibu kita sendiri. Kita kata jazahumullahu khairah kepada ibu-ibu dan anak-anak. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, apa yang saya baca 7 rahsia hikmah puasa tadi, tuan-tuan boleh ambil dalam buku saya ni. Tajuk dia Keindahan Islam. Keindahan Islam. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, seperti yang telah diiklankan oleh pihak Masjid Negara, insya-Allah 25-26 again, mana hari ini dan esok kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang mengorek rahsia dan hikmah puasa itu
dalam siri yang kedua pada waktu yang sama, jam 10 pagi di Facebook Masjid Negara Malaysia. Di Facebook Masjid Negara Malaysia, insya-Allah kalau ada soalan-soalan, saya rasa para penonton boleh juga mungkin di akhir sesi saya akan jawab beberapa soalan yang penting, insya-Allah. Jadi di akhir pertemuan ini, sempena dengan bulan Ramadan yang mubarak, yang diberkati ini, dan alhamdulillah sahabat kita Al-Fadil, sahibul fadilah, Ustaz Muhammad Ihsan Husni, yang baru saja dilantik menjadi imam besar Masjid Negara, maka saya secara peribadi bersama dengan murid-murid saya yang belajar di Masjid Negara mengucapkan tahniah kepada Al-Fadhil Ustaz Ihsan. Barakallahu fiik wa saddada khutakum. Kita kata Allah Ta'ala berkati Ustaz Ihsan dan Allah Ta'ala bantu untuk menceriakan tugas Masjid Negara ini, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala bantu semua imam-imam dan pegawai-pegawai Masjid Negara dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala bantu kita semua mendapat Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran, dapat kita berpuasa, berqiyam, melakukan salat dan baca Quran di bulan yang mulia ini, dan Allah Ta'ala kabulkan segala perkebaikan yang kita lakukan, insya-Allah. Kita jumpa besok dalam waktu yang sama di Facebook Masjid Negara Malaysia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.